Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. 3 pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki menerima rasuah RM300 sehingga RM3,500 secara bulanan bagi melindungi premis perniagaan yang menjalankan kegiatan perniagaan tanpa lesen sekitar daerah itu. Kesemua mereka berusia antara 41 tahun hingga 49 tahun ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas mereka dipanggil untuk memberi keterangan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Husairi Yahya mengesahkan kesemua penahanan berkenaan. Selain itu, SPRM turut menahan peniaga rokok seluduk berbangsa Aceh seperti yang diceritakan dalam video itu kerana tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan dan akan diserahkan kepada pihak imigresen bagi tindakan lanjut. Peniaga berkenaan telah beroperasi sejak 2019 dan dikatakan membayar wang rasuah RM300 sebulan kepada penguatkuasa bagi mengelakkan sebarang tindakan. Pada Ahad, tular 2 klip video yang disiarkan secara langsung menerusi laman sosial Facebook Hot Burger Malaysia serta dikongsi akaun Muhammad Asri Hamid, 42 tahun atau dikenali sebagai Asri Janggut yang mendakwa pihak berkuasa tidak mengambil tindakan terhadap kes judi serta mendedahkan lokasi perjudian di Bandar Baru Sungai Buloh. Susulan pendedahan itu, SPRM melakukan siasatan terhadap dakwaan berkenaan dan mendapat kerjasama Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menjangkakan akan ada lagi tangkapan berhubung kes perjudian dan penjualan rokok haram di Sungai Buloh, Selangor. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki bagaimanapun memberitahu pihaknya tidak mempunyai spesifikasi agensi penguatkuasaan yang dijangka akan ditahan. Beliau turut berterima kasih dan memuji pemberi maklumat atau pengadu kepada kes tersebut yang dilihat berani untuk tampil ke hadapan. Tapi saya tidak nafikan juga kami ini menerima maklumat seluruh negara berhubung dengan kegiatan-kegiatan seperti perjudian ke, rumah urut ke dan sebagainya telah yang dilindungi oleh pihak penguatkuasa. Namun demikian, seperti mana semua sedia maklum, dalam kita nak menyiasat kes-kes rasuah ini, kita perlukan bukti dan juga memerlukan sokongan daripada keterangan saksi-saksi. Dan saya memang pujilah kalau ada orang seumpama ini datang untuk memberi maklumat dan sanggup bekerjasama. Bukan senang kita nak cari, seperti mana saya pernah sebut banyak kali. Kalau nak cari orang untuk mendedahkan satu perkara itu dan menjadi saksi, bukan adalah amat sukar sekali. Beliau merasmikan Majlis Pelancaran Program SPRM PUBG Mobile iChallenge di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Tegas Datuk Seri Azam lagi, SPRM sentiasa bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan kegiatan terbabit dapat ditumpaskan. Terdahulu, SPRM mengeluarkan kenyataan pihaknya menahan 3 pegawai Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA yang dipercayai mengutip dan menerima rasuah secara bulanan bagi melindungi premis-premis perniagaan yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen di sekitar Sungai Buloh. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng, isteri Betty Chew Gek Cheng dan ahli perniagaan Pang Lee Kun dihadapkan ke Mahkamah Session Batu Wat atas pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Ketiga-tiganya mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Az-Zahri Abdul Hamid. Mengikut pertuduhan, Lim didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan wang berjumlah RM372,009 bagi Betty Chew melalui syarikat Excel Property Management and Consultancy Sdn Bhd. Lim dituduh melakukan kesalahan itu dengan cara mengambil tindakan memastikan syarikat Magnificent Emblem Sdn Bhd ditawarkan jemputan cadangan perkampungan pekerja di lot 631, Juru seberang Perai Tengah dan sebahagian lot 282, Batu Kawan seberang Perai Selatan bernilai RM11.61 juta yang Betty Chew secara tidak langsung mempunyai kepentingan. Lim dituduh melakukan kesalahan tersebut antara 19 Ogos 2013 dan 3 Mac 2016 di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Pang pula didakwa bersubahat.
Manakala Betty Chu dituduh atas 3 pertuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima wang suapan berjumlah RM372,009. Hakim membenarkan Lim, Betty Chu dan Pang masing-masing diikat jamin RM50,000 dan menetapkan 16 Oktober untuk sebutan semula kes. Penduduk yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bersasar tidak perlu khawatir kekurangan bekalan makanan. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man memberi jaminan kerajaan negeri akan memastikan bekalan mencukupi sehingga berakhir tempoh perintah berkenaan. Pihak MAIB dengan JKM telah memberikan makanan masak, mengedarkan makanan masak. Dan kemudiannya dituruti besoknya tu kalau tak silap saya yang kita punya program bantuan makanan asas yang di bawah PAMA tu, program agihan makanan asas kerajaan negeri. Dan itu akan diteruskan setiap 3 hari sekali, 3-4 hari sekali, tak silap saya. Beliau berkata demikian selepas perasmian penggal persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Perlis ke-14 di Kanga. Sehingga kini 2 kampung di kawasan Sanglang telah dikenakan PKPD bersasar iaitu Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul. Seorang guru dan 3 murid taska permata Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu diarah menjalani kuarantin di rumah selama 7 dan 14 hari. Guru wanita berusia 33 tahun dan 3 kanak-kanak berusia 1 tahun setengah, 3 dan 4 tahun dari Kuala Terengganu dan Kuala Nerus itu dikuarantin bermula 3 Ogos lalu selepas melakukan perjalanan rentas negeri. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafi Ahmad berkata mereka dilaporkan pulang menyambut Aidiladha di Kubang Pasu, Kedah dan Perlis. Namun mereka bukan termasuk kluster Siva Gangga. Yang guru tu ada gejala. Yang kanak-kanak tu semua yang kanak-kanak tu macam okey lah, tapi kita bimbang kerana dia mari daripada Kedah. Jadi kita ambil tindakan lebih awal lah. 9 kes baharu COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari semalam. 5 daripadanya kes import, manakala bakinya kes penularan tempatan yang melibatkan bukan warga negara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan 6 kes pulih dilaporkan dan tiada pertambahan kes kematian menjadikan jumlahnya kekal 125 kes. 5 kes import yang dilaporkan terdiri daripada 3 warga negara dan 2 warga asing. Mereka mendapat jangkitan dari luar negara, antaranya Jepun, India, Pakistan, New Zealand dan Singapura. Bagi penularan di dalam negara, 3 kes melibatkan saringan Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil dan 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth di Sabah. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU dan tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. 9 individu yang gagal patuhi SOP kuarantin wajib dikenakan tindakan. Mereka dikenal pasti menerusi 1,445 pemeriksaan yang dilakukan PDRM di kediaman masing-masing. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PDRM bersama petugas Kementerian Kesihatan sentiasa membuat pemeriksaan dan pemantauan terhadap individu terbabit bagi memastikan SOP dipatuhi. Sejak 24 Julai, seramai 9,498 individu telah pulang ke tanah air. Daripada jumlah itu, 20 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Setakat ini, 1,896 individu yang dikuarantin telah dibenarkan pula. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa bertindak proaktif memperuntukkan RM2 juta bagi menyalurkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan dan mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara. Pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Pahang, Datuk Said Ali Said Muhammad berkata, daripada peruntukan itu, RM1 juta akan disalurkan kepada tabung COVID-19.
manakala selebihnya diagihkan melalui sumbangan barangan asas kepada petugas hadapan. Keseluruhan negara yang kita estimatkan untuk memberi bantuan ni, angkasa mengeluarkan sebanyak 2 juta. 2 juta yang kita beri bantuan dan 1 juta untuk kita beli barang-barang peralatan keperluan ini untuk barisan hadapan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan barangan keperluan harian kepada barisan hadapan DIPD Lipis. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Berita luar negara. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengumumkan Auckland akan kembali diletakkan di bawah perintah berkurung. Tindakan itu dilakukan susulan pengesanan 4 penularan COVID-19 dalam komuniti. Perintah berkurung berkuat kuasa tengah hari ini dan amaran untuk jangkitan dinaikkan ke tahap ketiga. Manakala amaran untuk bahagian lain di negara terbabit dinaikkan kepada tahap 2. Perintah dan amaran berkuat kuasa selama 3 hari sehingga tengah malam Jumaat. Perintah berkurung di Auckland bakal menyaksikan hanya pekerja khidmat penting dibenar ke pejabat. Fasiliti awam, restoran dan perniagaan tidak dibenar beroperasi. Untuk bahagian negeri lain, perhimpunan awam membabitkan lebih 100 individu tidak dibenarkan. 4 jangkitan dalam komuniti dikesan membabitkan lebih daripada 1 daerah di Auckland. Krisis di Lebanon, pertempuran antara penunjuk perasaan dan pasukan polis terus berlanjutan di Beirut. Protes diadakan bagi menuntut kerajaan bertanggungjawab terhadap tragedi letupan minggu lalu yang mengorbankan 160 mangsa dan mencederakan ribuan penduduk. Sebelum ini, protes berterusan penduduk Lebanon berkaitan krisis ekonomi, kadar pengangguran, penularan COVID-19 dan kegagalan pemimpin memerangi amalan rasuah. Peserta protes mahu satu siasatan bebas dibuat terhadap tragedi letupan yang turut menyebabkan 300,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Rakyat tidak dapat menerima kenyataan mengenai simpanan sejumlah besar baja yang berpotensi meletup di sebuah gudang tanpa langkah keselamatan sewajarnya. Peserta protes mahu mereka yang terlibat dihukum setimpal. Saksikan berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia memberi impak besar kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata sejumlah 67,068 rakyat Malaysia telah kehilangan pekerjaan sejak Januari hingga 31 Julai lalu. Laporan yang diperoleh daripada Sistem Insurans Pekerjaan SIP itu menunjukkan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi dengan 19,914 pekerja diberhentikan, diikuti Kuala Lumpur 17,972. Telah memberi program subsidi upah untuk semua sektor. Tak kira sama ada sektor yang beroperasi atau tidak beroperasi, semua sektor dapat. Tetapi ada juga majikan-majikan yang memilih tidak boleh meneruskan operasi. Contohnya daripada sektor-sektor tertentu seperti perhotelan,
pelancongan dan sebagainya. Sektor-sektor yang terlibat kebanyakan adalah daripada sektor perhotelan, perkhidmatan dan pelancongan. Tambah beliau, inisiatif bawah pakej prihatin dan penjana antara langkah diambil kerajaan bagi membantu majikan mengekalkan pekerja sekaligus mengekang daripada berlakunya pemberhentian pekerja secara besar-besaran. RM100 juta diluluskan bagi pelaksanaan program Dana Kemakmuran Bumiputra DKB. Peruntukan yang diluluskan unit peneraju agenda Bumiputra Teraju itu berbentuk geran secara pembayaran balik khusus untuk merangsang pelaburan syarikat Bumiputra. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof ia akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara selaras wawasan kemakmuran bersama 2030. 5 sektor diberi keutamaan: pembuatan, pertanian dan industri bio, ekonomi digital, perkhidmatan kejuruteraan dan pembangunan hartanah di atas tanah rizab. Datuk Seri Muhammad Rizwan tidak menolak kemungkinan untuk memohon tambahan peruntukan sekiranya ia memberi pulangan ekonomi lebih besar. Halusi dengan Kementerian Keuangan dengan adanya satu orang kata tu ukuran di masa depan, proforma. Contohnya kalau dana ini kalau dipertingkatkan boleh membuka peluang pekerjaan contoh 20 ke 30 ribu dan boleh meningkatkan nilai dari pelaburan itu kepada 8 kali ke 10 kali ganda, kan kita akan ukur dari sudut itu. Datuk Seri Muhammad Rizwan bercakap pada sidang media Majlis Pengumuman DKB di Ibu Negara. Usahawan Bumiputra yang berhasrat memiliki hartanah komersial bagi operasi perniagaan mereka boleh memohon skim sewa untuk dimiliki daripada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Skim itu diperkenal bagi meningkatkan pemilikan hartanah komersial dalam kalangan usahawan Bumiputra selain mengurangkan konflik antara usahawan dan pemilik bangunan. Jelas pengerusi PUNB Tan Sri Noh Omar, ia bukan sahaja ditawarkan kepada usahawan yang menduduki 222 hartanah komersial milik agensi berkenaan tetapi juga kepada hartanah milik persendirian lain. Jelasnya ialah jika usahawan ini berminat untuk membeli bangunan kilang, mereka tak perlu pinjam bank. PUNB akan beli dulu. PUNB akan beli dan sewa kepada mereka dan mereka akan bayar sewa dan dalam perjanjian itu nanti kita akan lebih detail. Sehingga kini PUNB telah menggunakan 5 juta daripada keseluruhan 25 juta ringgit yang diperuntukkan bagi pembangunan segmen hartanahnya. Tan Sri Noh Omar mengumumkannya selepas sesi lawatan kerja ke beberapa unit premis perniagaan usahawan PUNB di Kuala Lumpur. Berita sukan, Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia NAM merancang menganjurkan kejohanan kebangsaan dan kejohanan remaja kebangsaan dalam masa terdekat. Cadangan itu selepas tiada sebarang kejohanan memanah dilaksanakan tahun ini susulan penularan wabak COVID-19. Presidennya Datuk Abdul Hamid Hassan berkata kejohanan remaja kebangsaan dijangka diadakan pada November manakala kejohanan kebangsaan dijadual pada Disember. Bagaimanapun gelanggang dan lokasi bagi kedua-dua kejohanan itu belum diputuskan. Tempat masih dalam kita punya
perbincangan sebab mungkin kita tidak akan keluar daripada Lembah Kelang sebab di sini kemudahan semua ada di sini dan jika sekiranya terjadi pun mungkin satu tempatlah di lapangan memanah di Johor, iaitu di tempat yang mana kita akan adakan kejohanan memanah semua pada tahun depan. Kejohanan tersebut akan menjadi platform untuk menguji prestasi atlet memanah menjelang kejohanan tahun hadapan. Beliau ditemui selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja bersama Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail di MSN. Mengulas lanjut mengenai kejohanan antarabangsa yang bakal disertai pemanah negara, Datuk Abdul Hamid berkata, sekiranya pandemik COVID-19 kembali reda, atlet kebangsaan akan menyertai sekurang-kurangnya 3 acara antarabangsa tahun depan. Antaranya Piala Asia di Bangkok pada bulan Mac, Piala Dunia di Shanghai, China pada Mei serta aksi kelayakan Sukan Olimpik 2020 Tokyo iaitu kejohanan dunia di Paris pada Jun depan. MotoGP mengumumkan musim 2020 akan berakhir di Portugal dengan perlumbaan terakhir akan diadakan di Liga Antarabangsa Algarve Portimao pada 22 November. Liga tersebut akan menganjurkan perlumbaan MotoGP buat pertama kali sejak tahun 2012. Presiden Persekutuan Permotoran Antarabangsa, Josh Vegas, dalam satu kenyataan memberitahu dia amat berbangga negaranya kembali menganjurkan Grand Prix sejak kali terakhir 8 tahun lalu. Selain itu, pelumba KTM Tech 3 iaitu Miguel Oliveira akan bersaing di gelanggang sendiri dalam kelas perdana buat kali pertama. Pelumba pasukan satelit Yamaha, Fabio Quartararo, kini mengetuai kedudukan keseluruhan pelumba berbaki 11 pusingan sahaja. Jadual perlumbaan musim 2020 yang sebenar sepatutnya menjadi yang terpanjang dalam sejarah MotoGP dengan 20 pusingan dijadual bermula di Qatar dan berakhir di Valencia. Namun musim perlumbaan ini terpaksa dipendekkan kepada 15 perlumbaan berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dalam tempoh seminggu, 33 kes dari 116 kes samun jalanan dan ragut yang dilaporkan di daerah Petaling Jaya bulan lalu berjaya diselesaikan menerusi 7 siri tangkapan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nik Izani Muhammad Faizal berkata, siri tangkapan dan serbuan dipergiat menerusi ops rentak. Hasil siasatan dan maklumat orang ramai, 19 suspek berjaya ditangkap dan direman menerusi ops rentak. 14 daripadanya mempunyai rekod jenayah seperti kes dadah, judi dan curi. Kebanyakannya bergerak secara individu termasuk bekas anggota polis yang telah dibuang kerja pada 2015. Dia orang ada partnership tadi. Cuma tadi yang saya nyatakan yang bekas polis tadi yang kena buang kerja yang tu dia ada organize sikit. Dia ada tim-tim dia. Selain itu, pelbagai barangan turut dirampas, antaranya 2 buah lori, telefon bimbit pelbagai jenis dan motosikal. Beliau ditemui di sesi sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Jelas Nik Izani, Kota Damansara antara lokasi tumpuan kes pecah cermin kenderaan, terutamanya ketika mangsa memberhentikan kereta di lampu isyarat. Justeru orang ramai khususnya golongan wanita diminta sentiasa berwaspada. 8 premis makanan diarah tutup 14 hari oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu kerana gagal mengekalkan tahap penilaian kebersihan ditetapkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983, manakala 53 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Peraturan Kebersihan Makanan 2009.
Perintah itu dikeluarkan dalam operasi premis makanan bersih Seri 2 2020 yang dijalankan selama 2 hari di daerah Kemaman dan Dungut. Dalam operasi itu, 47 premis dan 264 pengendali makanan diperiksa. Kompaun bernilai RM23,850 berjaya dikutip, manakala 10 notis saman dikeluarkan kerana gagal mematuhi syarat lesen. Antara kesalahan, tidak mengambil suntikan pelalian anti-typhoid, gagal menghadiri latihan pengendali makanan serta tidak memakai pakaian pengendali makanan yang lengkap. 2 buah mesin menjual air turut disita mengikut Peraturan 360/C/4 Peraturan Makanan 1985 kerana beroperasi tanpa lesen sah. Mangsa lemas yang dipercayai tergelincir semasa memancing ikan di Sungai Karangan, Kulim, Kedah ditemukan pasukan mencari dan menyelamat kira-kira pukul 7 malam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataan memaklumkan mayat Abdul Hadi Ghazali, 26 tahun, ditemukan pasukan penyelam di air bomba dan penyelamat Kulim High-Tech. Sebelum hilang di sungai berkenaan, mangsa dipercayai mengalami epilepsi. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat sebelum dituntut keluarga mangsa. Kes 2 anggota pasukan gerakan am PGA yang maut dipercayai tertembak diri sendiri dalam 2 kejadian berasingan di Perak dan Kedah masih lagi disiasat. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Mastur Muhammad Arif berkata, Jabatan Siasatan Jenayah negeri masing-masing belum mengenal pasti punca sebenar kejadian. Kes ini masih dalam siasatan Jabatan Siasatan Jenayah. Dan kita belum kenal pasti apa punca sebenar beliau tertembak. Dalam siasatan kita, secara pentadbiran tidak ada isu-isu yang sepatutnya hingga berlakunya kejadian tembakan begini. Dan kalau jika ada isu-isu lain sekalipun, kita sebenarnya ada cawangan integriti, ada cawangan kaunseling di brigade yang boleh membantu. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di Batalion 3 PGA Bidok. Pada 19 Julai lalu, seorang anggota PGA maut dipercayai menembak diri sendiri di Berek Polis Pantai Remis, Lumut. Manakala pada 7 Ogos, seorang lagi anggota PGA maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala selepas dipercayai tertembak diri sendiri di bilik rehat Markas Latihan Luar Tupah, Pusat Latihan PGA di Bedong, Kedah. Bila berita pagi berakhir di sini, budayakan norma baharu. Terus patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera.